Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang mengikuti sesi bicara buku anjuran Masjid Datuk Kelana Petra Sungai Hujung berserta dengan kerjasama Ilham Books dan juga Kelab Buku Nilai. Alhamdulillah pada malam ini kita akan membicarakan buku yang bertepatan sebenarnya dengan tarikh ulang tahun kemerdekaan kita yang semakin dekat, kali ke-64, iaitu buku Akar Bangsa yang ditulis oleh Dr. Muhaimin Sulam. Dr. Muhaimin Sulam adalah mantan pensyarah Universiti Teknologi Petronas, memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang geografi di Universiti Malaya dan ijazah sarjana dalam bidang sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudiannya beliau melanjutkan pelajaran ke University of Wales Trinity St. David Lampeter dalam bidang kepimpinan politik. Tanpa membuang masa, kita persilakan Dr. Muhaimin Sulam untuk sama-sama dengan kita pada malam ini. Doktor, boleh dengar? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, pada malam ini rasanya tajuk ni memang bertepatan lah dengan bulan kemerdekaan yang kita sambut pada bulan ini, ulang tahun yang ke-64 pada 31 Ogos 1957. Ya, Mungkin doktor nak ceritakan serba sedikit terlebih dahulu berkenaan dengan buku Akar Bangsa sebelum kita terus ke sesi yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada moderator Saudara Syahmi. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur, Jawatankuasa Masjid, pengurusi Masjid Tuan Haji Muhammad Shah Abdullah dan seluruh jawatankuasa, para imam, pegawai masjid, para jemaah masjid, masjid apa ni? Masya-Allah. Datuk Kelana Petra. Masjid Datuk Kelana Petra, masya-Allah. Dan sesiapa yang mengikuti siaran ini. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkanlah buku ni. Sebenarnya buku ni sudah diterbitkan pada 2019. Iaitu satu buku yang menceritakan tentang akar bangsa, di mana asal usul negara kita dan bagaimana kita membina negara kita sehingga kita pada hari ini setelah 64 tahun. Dan inilah identiti negara kita, dan sebab itu saya menghimpunkan tulisan-tulisan saya untuk dikongsi dengan pembaca. Bagaimana cabaran ataupun halangan-halangan yang kita hadapi dalam membina sebuah negara yang kita telah merdeka selama 64 tahun. Tapi 64 tahun ni adalah satu tempoh yang pendek. Sebenarnya kalau kita nak melihat sejarah negara ini, kewujudan negara Malaysia ini sebenarnya bukan berusia 64 tahun, tetapi kita kena melihat 100 tahun, 200 tahun, 300 bahkan 1000 tahun sebelum hari ini. Jadi di situ wujudnya istilah akar bangsa itu. Kita kalau nak lihat buah yang kita petik pada hari ini, dia bermula daripada akarnya. Jadi itulah buku Akar Bangsa, budaya, naratif dan identiti di berada yang di dalam pasaran. Itu sebagai mukadimah saudara pengerusi. Baik, alhamdulillah. Saya tertarik sebenarnya dengan kata-kata yang ditulis oleh saudara Fatih Aris Omar berkenaan dengan buku ni. Beliau menulis bahawa buku ni ibarat mutiara fikiran dalam kekalutan bicara politik Malaysia. Ia menawarkan sisi-sisi pandang yang wajar ditekuni oleh aktivis, penggubal dasar dan birokrat dalam perjalanan bangsa menjadi bebas dan merdeka. So soal merdeka, soal pembinaan bangsa, soal negara bangsa ni adalah satu soal yang kebanyakan orang mengatakan tak selesai lagi. Ada yang kata dah selesai puluhan tahun, dan seingat saya tahun 1970 tak silap perdebatan di antara Prof. Syed Nakib dengan Lim Kit Siang soal budaya, dasar kebudayaan kebangsaan. Debat itu melahirkan dasar kebudayaan kebangsaan, dan takkanlah soal yang telah dibicarakan sekian lama ni masih belum selesai.
kita akan kupas dalam sesi pada malam ini. Dan untuk soalan yang pertama, mungkin boleh Dr. jelaskan berkenaan ciri-ciri asas yang membentuk negara bangsa. Kita faham sebelum ni, sebelum zaman perpecahan kejatuhan Uthmaniyah tu, kita tidak ada negara bangsa. Negara tu berdasarkan kepada daulah. Tapi bila ada negara bangsa ni, apa sebenarnya yang membentuk atau ciri-ciri asas yang membentuk negara bangsa itu sendiri? Terima kasih Saudara Syamil. Ini nation state ni ataupun negara bangsa ni adalah satu konsep moden yang diperkenalkan oleh tamadun barat. Dan sebelum nation state ni wujud dalam kamus politik di belah timur ataupun di belah Nusantara ini, kita sebenarnya mengamalkan sistem kerajaan ataupun kerajaan beraja. Itu sistem yang kita amalkan sejak ribuan tahun dahulu. Dan apabila kedatangan kuasa-kuasa barat bermula dengan Portugis hinggalah sampai Belanda, Inggeris, Jepun dan sebagainya, beratus tahun kita mengalami proses percampuran tamadun antara tamadun ataupun yang kita peroleh ialah sistem politik. Dan nation state ni ataupun negara bangsa ni adalah idea barat. Dan kalau mengikut acuan barat, maknanya dulu apabila barat ni sebelum nation state wujud, mereka berdasarkan empire ataupun berdasarkan kingdom. Kingdom tu maknanya ketua kingdom ialah raja. Raja biasanya mempunyai kuasa mutlak yang boleh melakukan atas budi bicara baginda sendiri. Apabila selepas revolusi Perancis pada kurun ke-19 sudah berlaku perubahan kat situ, maka sedikit demi sedikit sarjana barat pada masa itu memperkenalkan bagaimana hak-hak rakyat diberikan. Daripada situlah prosesnya akhirnya mereka membentuk satu unit politik yang dikenali sebagai nation. Dan nation ini dia banyak. Kalau berdasarkan etnik suku bangsa itu sendiri, katakan orang Portugal, dia nak membentuk negara dia, memisahkan dia daripada empire yang sebelumnya itu, kerajaan feudal yang sebelum itu, kepada sebuah kerajaan yang bangsa dia sendiri. Maka kat situlah lahirnya kalau di dunia Islam ni, apabila Osmaniyah ni khalifah yang mentadbir semua negara-negara Islam. Walaupun mereka memberikan kebebasan kepada semua negara-negara, semua pemerintah di sebelah timur khususnya, tapi semua negara-negara kerajaan-kerajaan tersebut, Aceh, Patani, memberikan ketaatan kepada Khalifah Osmaniyah. Jadi pada ketika itu Osmaniyah ialah pusatnya ialah di Istanbul. Ketika itulah lahirnya nasionalisme ataupun nation Turki, bangsa Turki. Yang bangsa Turki ini nak memisahkan dominasi Arab. Daripada situlah wujudnya negara Turki yang memisahkan daripada tradisi yang lama itu, khalifah itu sendiri. Dan akhirnya idea nasionalisme ini sampai ke tempat kita. Yang istimewanya bagaimana ulama-ulama kita pada masa itu menyesuaikan idea barat, idea yang baru sampai ke mereka ini sebagai suatu pembaharuan, dan menyebabkan mereka boleh menerima idea-idea barat ini disesuaikan dengan ajaran Islam itu sendiri. Sehingga mana bila Malaysia di Malaya beri merdeka, dia ada kesepakatan di antara pemilik negara ini, pemilik tanah air ini, iaitu Raja-Raja Melayu. Kita kena faham dalam konsep budaya kita ni, tanah air ini adalah milik raja-raja. Sebab itu sebut kerajaan. Kerajaan ni maknanya raja.
Kalau tak ada raja, tak ada sistem kerajaan itu. Sebab itu apabila kalau kita ingat di selepas kejatuhan Melaka 1511, Perak ketika itu tak ada raja. Jadi waris Sultan Perak anak kepada Sultan Mahmud Shah, Raja Zafar, dipelawa daripada Kampar, daripada Sumatera, datang ke Perak untuk jadi raja, jadi sultan. Jadi Sultan Raja Muzaffar Shah itu adalah Sultan Perak yang pertama. Dengan wujudnya raja itu, maka wujudlah kerajaan negeri Perak itu sendiri. Samalah dengan negeri-negeri lain, maka daripada situ kita lihat ciri-ciri negara bangsa ni, dia nak mewujudkan satu identiti yang sama di antara mereka. Di antaranya ialah etnik. Yang istimewa di Malaysia ni, identiti bangsa kita ni, kita sebut bangsa Malaysia, iaitu bangsa Malaysia. Sebab tu saya dalam forum ini, dalam perbincangan kita hari ini, saya lebih suka untuk membawa persoalan ini, bagaimana negara kita ni mendapat nama, dan bagaimana sebab nama ni adalah identiti kita. Kalau kita jumpa katakan macam saudara Syami, sebelum ni tak kenal. Jadi saya pertama yang akan saya akan tanya ialah siapa nama saudara. Jadi Syami. Syami itu adalah identiti individu. Nama saya Muhammad. Muhammad itu adalah identiti saya. Dari segi nama itu sendiri. Kalau kita lihat nama Malaysia itu sendiri sudah menggambarkan dari segi bahasa sendiri, Malaysia ni adalah cantuman dua istilah, Malay dengan Sia, iaitu Malay maksudnya dalam bahasa Inggeris maksudnya Melayu, Malay, Sia ialah bahasa Latin, maknanya tanah ataupun tanah air. Jadi digabungkan dua istilah ini, tanah Melayu ataupun sebelum ni kita gunakan tanah Melayu, dijadikan Malaysia. Bahasa Melayu, bahasa Latin jadi Malaysia. Jadi sebenarnya dari segi bahasa, Malaysia ini maksudnya ialah tanah Melayu. Dan tanah Melayu itu memang wujud sejak kurun ke-18. Dah digunakan oleh pengembara, padri-padri. Mereka mengenali Malaya yang disebut istilah Inggeris itu sebagai Malaysia. Tetapi nama tu tak popular. Sehinggalah pada bila 1963, bila kita nak mewujudkan persekutuan Malaysia, pada masa itulah munculnya istilah Malaysia secara lebih kuat lah. Jadi yang menariknya, Malaysia maksud Melayu ni, kita balik kepada Melayu. Apa makna Melayu? Kalau kita lihat dengan perlembagaan, Melayu ni menarik, bukan disebab berdasarkan darah keturunan. Melayu ni yang pertama, boleh berbahasa Melayu, mengamalkan adat Melayu, dan yang ketiga beragama Islam. Ini tak ada kaitan dengan biologi, tak ada kaitan dengan keturunan. Maknanya apa? Orang Cina boleh jadi Melayu, orang India boleh jadi Melayu, orang putih jadi Melayu, orang Bajaw pun jadi Melayu. Sebab apa? Dia selagi dia beragama Islam, berbahasa Melayu, berbudaya Melayu, dia jadi Melayu itu sendiri. Jadi ulama-ulama kita yang dahulu dan juga ahli-ahli politik kita yang dahulu, pemikir-pemikir kita yang dahulu telah memikirkan bagaimana negara kita ni dibentuk, iaitu suatu akarnya ialah orang Melayu. Dan Melayu itu didefinisikan melalui perlembagaan. Jadi tidak timbul isu perkauman di sini, tidak timbul isu orang Melayu yang menjadi tuan dan sebagainya, tetapi inilah realiti sejarah dia. Jadi ciri-ciri banyak saudara pengurusi, tetapi dalam konteks Malaysia, ciri-cirinya ialah mempunyai rasa bersama untuk duduk dalam sebuah unit ataupun sebuah entiti politik bernegara. Barangkali itu jawapan panjang sikitlah, saudara Syami. Okey, menarik sebenarnya sebab daripada buku Dr. Muhammad sendiri, Dr. telah menulis sejarah berkenaan dengan sejarah negara ni di bahagian yang ketiga, sejarah yang karam ni. So dimulakan dengan sejarah nama negara kamu. So bila kita dengar tadi penerangan doktor berkenaan dengan nama
Melayu tu tidak semestinya Melayu yang kita faham. Ya, ya. Tapi orang Cina yang berbudaya Melayu, berbahasa Melayu pun boleh jadi orang Melayu. Iban yang berbahasa Melayu pun boleh jadi orang Melayu. Sebenarnya sentimen-sentimen seperti ini ada juga yang memainkan sentimen kenapa nak menyamaratakan semua dengan Melayu. So kemungkinan ada yang tak faham. Kefahaman tu berbeza bagi setiap orang sebab ada yang beranggapan kami bukan Melayu, kenapa nak nisbahkan kami sebagai Melayu. Mungkin doktor ada komen tentang benda ni? Itu sebab tu kalau kita lihat dari segi sejarah budaya ni, orang Melayu ni adalah suatu bangsa yang menerima berlapang dada dengan kehadiran kaum-kaum lain. Ini bukan istilah politik dan sebagainya, ini istilah budaya. Sebab tu dalam istilah kita dagang lalu di tanak nasi. Dagang lalu di tanak nasi, maknanya begitu sekali. Kalau kita lihat banyaklah dia punya menghormati tetamu, anak kera di hutan disusukan, anak sendiri kelaparan. Sebab ini pepatah-pepatah yang lahir daripada pemikiran orang Melayu tentang bagaimana orang Melayu bermasyarakat. Sebenarnya orang Melayu sangat menghormati orang luar dan dia sangat welcome. Sebab ini penting. Sebab tu bukan bermaksud orang Melayu ni nak semua orang menjadi Melayu, betul tidak. Tetapi itu sifat orang Melayu dan kesanggupan orang Melayu dahulu menerima pendatang-pendatang imigran sebagai sebahagian daripada mereka adalah menunjukkan hebatnya budaya orang Melayu itu sendiri. Yang ini kalau boleh kita dapat kekalkan suasana ini, tetapi itulah cabaran-cabaran kita kerana ramai generasi muda itu sebab tu saya dalam bab yang ketiga tu sejarah yang tenggelam, sejarah yang karam. Maknanya sejarah ini bila kita tak mengenal sejarah, kita tak kenal identiti, kita tak dapat menghormati perbezaan di antara kita sesama kita lah. Itu rasa kami. Menarik. Sebab ramai generasi muda ni macam saya sendiri mungkin kurangnya kefahaman berkenaan dengan bagaimana orang Melayu dahulu hidup. Sebab kita pun dapat nampak mungkin benda yang paling dekat adalah iklan-iklan Hari Kemerdekaan yang dibuat oleh Petronas lah. Petronas selalunya iklan-iklan dia adalah iklan-iklan yang memang menunjukkan bagaimana rahmah hidup bermasyarakat di Malaysia tu boleh hidup dalam pelbagai kaum dengan etnik, budaya dan seumpamanya. So soal-soal seperti ini bila masuk ke tahun 2021 tu sudah semakin kurang kelihatan, terutama dengan kita hidup di dalam pandemik yang kita dah kurang berjumpa dengan orang seumpamanya. So soal-soal berkenaan dengan kemakmuran, bagaimana hendak hidup dalam multi budaya, multi etnik ni adalah satu soal yang perlu diwacanakan dengan sekerap mungkin untuk bagi pendedahan kepada anak-anak muda. So saya setuju. Memang saya setuju saran saudara pengurusi, saudara Sami tadi. Jadi dalam kesempatan yang ada ni, saya fikir adalah kesempatan terbaik untuk generasi muda menggunakan media sosial seperti yang dianjurkan oleh masjid dan kelab buku nilai ni dan Ilham Book ni sebagai merangsang kesedaran bernegara. Ini penting saya rasa. Kesedaran bernegara ni akan menimbulkan semangat menyayangi negara kita dan kita akan bekerja untuk negara kita dan akhirnya hasilnya akan diperolehi oleh rakyat keseluruhan dia. So benda ni mungkin kita boleh kaitkan dengan kawasan-kawasan yang tidak ada identiti. Mungkin pasca daripada dasar penjajah pecah dan perintah ni, macam Patani yang kehilangan, dia lebih Melayu berbanding pada Thailand.
Ya, betul. Seperti Kashmir yang lebih Pakistan berbanding India, kemudian negara-negara lain juga yang telah dijajah. Bila mereka tidak ada identiti, mereka tidak akan mampu untuk mengenang kembali sejarah, dan soal identiti untuk mengenal semula siapa kita itu tidak akan wujud. So dalam hal seperti kita di Malaysia ni, kita beruntunglah sebab kita masih boleh mewacanakan benda ini secara terbuka seperti sekarang. Okay, dan saya tertarik juga, dah kebetulan doktor menyebut tentang sejarah nama Malaysia itu sendiri. Doktor ada menyebutkan dalam bab yang ke-29, peta itu penting, bawah subtajuk peta itu penting, tentang supervisor doktor yang berasal daripada Palestin. Palestin itu sendiri adalah negara yang kehilangan peta. Sebuah buku lama milik saya, World Atlas Nelson, yang terbitkan sekitar 1920-an, melakarkan peta Palestin. Namun jika disemak pada Google Maps sekarang, nama Israel itu tertera di carian utama. So ini mungkin apabila kita gagal untuk menjaga, so benda seperti ini mungkin akan berlaku lah. Kehilangan nama dari sudut sejarah dan seumpamanya. Okay. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Mungkin doktor boleh ceritakan lagi, kita ambil peluang lah malam ini untuk doktor ceritakan dengan panjang bagaimana sebenarnya nama Malaysia tu, daripada yang doktor sebutkan tadi pada forum ke-18 dan semuanya. Bagaimana pemerintah kita memilih nama Malaysia itu untuk dijadikan sebagai nama persekutuan pada tahun 1963? Kenapa Malaysia? Yalah, kalau kita lihat sejarah dia, idea ni dikemukakan oleh Tan Sri Ghazali Syafi'i. Tan Sri Ghazali Syafi'i ini ialah anggota Suruhanjaya Kobot ataupun satu Suruhanjaya yang meninjau penerimaan masyarakat Sabah dan Sarawak, Singapura, sama ada bersetuju untuk menyertai persekutuan Malaysia ataupun persekutuan, masa itu belum ada nama lagi. Jadi persekutuan Borneo, Singapura dengan Semenanjung Malaysia mewujudkan satu persekutuan yang lebih besar. Nama masa itu belum ada lagi. Di antara perbincangan itu muncullah idea Malaysia ini, dan saya pun tak dapat mengenal pasti secara keseluruhan dia, tetapi idea ini tentulah berdasarkan sejarah-sejarah yang lepas, yang disebutkan dalam saya rasa dalam buku tu sebutkan pandangan-pandangan ahli-ahli geografi, padri-padri dan juga pengembara yang mencatatkan nama Semenanjung Tanah Melayu ini dikenali sebagai Malaysia ataupun Malaysia dalam istilah dia yang lebih, dan ketika itu MCA tidak bersetuju. Mereka mencadangkan agar nama dikekalkan dengan Malaya, dan Malaya ni adalah bahasa Inggeris. Malaya ni adalah bahasa Inggeris yang diambil daripada istilah Melayu, Malay. Jadi Malay jadi Malaya. Jadi dan dari segi nama tu sebenarnya Malaysia tu pun tanah Melayu dari segi makna dia. Tetapi kalau kita gunakan hujah ini kepada masyarakat kita pada hari ini, tentu mereka akan mengatakan habis macam mana orang Cina, orang India sebagainya. Jadi ini isu dia. Dia tak melihat lagi lebih luas lagi bahawa apa maksud Melayu dari segi perlembagaan itu sendiri. Bagaimana budaya orang Melayu itu sendiri. Yang ini orang yang bukan Melayu seharusnya melihat lebih terbuka lagi. Bagaimana kalau kita lihat pada perlembagaan rakyat 1948 ya, perlembagaan rakyat yang diperkenalkan oleh Putra MCJA yang apa istilah Melayu tu. Ketika itu kaum India, kaum Cina dalam golongan AMCJA dan Putra tu bersetuju siapa yang menjadi warga negara kepada negara merdeka ini diangkat sebagai Melayu. Tak kira Cina, India, dia sangat Melayu. Sebab
definisi Melayu itu sangat rapat dengan budaya orang Melayu yang menerima kepelbagaian kaum untuk tinggal sebagai satu keluarga, keluarga besar, kedudukan pada ini keluarga Malaysia. Ya? Ini yang kita perlu tekankan. Sebab itu dalam buku Akar Bangsa ni saya sebutkan soal budaya. Kalau kita tidak mengenal budaya, bagaimana orang Melayu menyusun kata-kata dia, bagaimana orang Melayu bertindak, bagaimana orang Melayu menyimpan perasaan dia, dia akan menyebabkan dia memikirkan orang Melayu ni seperti kaum-kaum lain ataupun bangsa-bangsa lain. Walhal orang Melayu adalah suatu bangsa yang hebat dari segi keterbukaannya menerima orang yang berbeza darah keturunannya untuk sebahagian daripada mereka. Jadi dalam buku tersebut menyebutkan juga bagaimana macam Palestin sudah tidak ada dalam peta. Sudah tidak ada peta. Sekarang ni persekutuan Tanah Melayu tidak ada dalam peta. Tetapi kalau kita lihat dari segi makna dia, kalau kita fahamkan kepada masyarakat, Malaysia itu ialah asal usulnya daripada nama tanah orang Melayu. Dan orang Melayu ni apa definisinya? Kena lihat kepada perlembagaan negara kita. Dan lihat dari segi kebudayaan orang Melayu itu sendiri. Jadi kalau orang Melayu meninggalkan budayanya, orang Melayu lebih bersikap individualistik, orang Melayu sifat mementingkan diri sendiri dan sebagainya, saya fikir itu bukan orang Melayu. Sebab orang Melayu ni tidak banyak perubahannya. Daripada dulu sampai sekarang tidak banyak perubahannya. Dia tetap dengan identiti dia, bahkan mudah untuk orang memanipulasikan keterbukaan orang Melayu itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ini penting ni. Sebab keterbukaan orang Melayu itu akan mendedahkan sikap orang-orang lain memanipulasikan, menyalahgunakan keterbukaan orang Melayu itu sendiri. Okey, jelas. Kerana itu jugalah Doktor ada mendedikasikan evolusi yang mematikan makna Malaysia ini. Ya. Kita dapat memahami sebenarnya pentingnya untuk sebenarnya memahami falsafah di sebalik nama Malaysia itu sendiri. Malay itu bukan setakat Melayu, tetapi semua warga negara yang berbudaya Melayu, berbahasa Melayu adalah orang Melayu. Dan ini adalah tanah kita semua, bukan tanah satu-satu kaum sahaja. Itu sebenarnya yang cuba untuk digarap. Dan idea dia seperti ini kurang diwacanakan sebab anak muda beranggapan isu-isu ni adalah isu yang keawang-awangan, isu yang tak penting. Sebenarnya inilah isu yang membentuk identiti kita. Kalau kita gagal untuk memahami isu ini, kita akan gagal untuk melihat siapa kita yang sebenarnya. Okey. So saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Dan kepada para penonton, sekiranya ada soalan, boleh ajukan di ruangan komen. Di hujung sesi ni nanti kita akan bacakan dan doktor akan menjawab soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. So soalan yang ketiga, bagaimanakah soal pembinaan bangsa ini dapat mempengaruhi kemakmuran hidup di negara yang berbilang kaum dan budaya seperti Malaysia? Seperti yang kita tahu, negara kita bukan Melayu, India, Cina sahaja. Di Sabah, Sarawak, Sabah sahaja ada lebih 52 etnik. So, saya sendiri lahir di Sabah, mak saya orang Sabah, etnik Suluk. Suluk tu pun ada pecahan, Bajau tu pun ada pecahan dia lagi. So, bagaimana sebenarnya soal pembinaan bangsa ni, macam mana kita nak perkukuhkan dan bagaimanakah dia dapat mempengaruhi kemakmuran hidup di negara kita? Saya dulu bila pergi ke UK, United Kingdom, bila sampai ke sana saya fikir UK ni mestilah negara orang putih. Kebetulan saya pertama kali saya mendarat ke Manchester. Tapi bila saya ke Manchester, hari pertama saya dibawa ke pasar sebagainya. Saya rasa ini macam di Asia. Sebab ketika itu orang India, Pakistan, orang
orang Afrika banyak dekat situ. Dan kalau kita pergi ke Perancis, pergi ke Jerman pun sama juga keadaannya. Jerman ni negara maju. Bahkan kalau kita lihat pemain bola sepak Jerman, antaranya Ozil orang-orang Turki. Tapi dia sebagai warga negara ataupun meletakkan kesetiaannya kepada Jerman sebagai negara dia sendiri. Jadi sebenarnya negara maju ialah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Kalau kita pergi ke saya tak pergi ke New York lah, sama juga keadaannya. Di Australia pun sama juga. Ini menunjukkan negara-negara maju, dia punya identiti dia ialah suatu multiracial, pelbagai kaum. Sebab itu di Melaka, pada zaman kegemilangan dia, mempunyai 42 bahasa yang digunakan. Nak menunjukkan ramai. Melaka ketika itu ada seperti New York, London pada masa sekarang. Nak menggambarkan oleh kerana Melaka ni sebuah pusat perdagangan antarabangsa, maka orang pelbagai kaum, pelbagai masyarakat dunia datang ke Melaka. Bahkan kalau kita pergi ke sama dengan Mekah juga. Kalau kita pergi Mekah bukan tempat orang Arab. Kita akan lihat situ, kita akan lihat daripada China, daripada Korea, daripada Jepun, daripada Afrika, dan menunjukkan itulah masyarakat yang sebenarnya. Kalau satu masyarakat yang mempunyai etnik yang sama saja, ini ada masalah. Itu negara yang mundur, negara yang tertutup, yang tidak terbuka kepada masyarakat luar untuk datang. Kalau negara maju, dia ada menghasilkan peluang pekerjaan, pendapatan, peluang ekonomi yang menyebabkan orang datang ke tempat kita. Jadi kalau ialah ada keseimbangan, kita khawatir kalau ramai sangat pendatang tempat kita, apa identiti kita, kat situlah cabaran kita sebagai sebuah negara yang hendak maju. Padat penerangan doktor malam ni soal seperti ini. So ada soalan daripada penonton, mungkin saya boleh bacakan terus lah, dan mungkin doktor boleh jawab terus sebab saya rasa memang banyak soalan lah malam ni, insyaAllah. So kalau kita nak himpun semua dekat belakang nanti makin panjang. So ada soalan saya akan bacakan terus. Daripada saudara Muhammad Hadi Hafiz, Assalamualaikum doktor. Zaman sekarang ni terlalu banyak sumber untuk mengkaji sejarah, akan tetapi ada kalanya sangat mengelirukan, di mana contohnya sumber A kata lain, sumber B kata lain dan sebagainya. Dan ini adalah kadang-kalanya sumber ditulis dari sudut point of view masing-masing. Justru bagaimanakah untuk kita mendapatkan kesahihan sesuatu sumber supaya sejarah yang kita baca itu valid? Soalan ni menarik sebab saya teringat bila sebut pasal soalan ni, contoh yang paling dekat adalah contoh dalam bidang dalam soal manuskrip Sulalatus Salatin. Ada versi Cruzenton, ada versi Raffles, ada versi lain lagi, dan seingat saya ada puluhan versi berkenaan dengan Sulalatus Salatin. So mungkin doktor boleh komen kepada soalan saudara Muhammad Hadi Hafiz ni. Terima kasih saudara Hadi yang bertanya. Saya rasa itu antara cabaran lah. Itu bukan masalah. Itu cabaran kita bagaimana kita nak menyaring maklumat-maklumat yang banyak. Dan maklumat yang banyak itu adalah satu kelebihan kepada kita bagaimana kita nak memilih. Dan dia ada dalam disiplin sejarah, dia ada disiplin dia sendiri, ada dia punya metodologi dia untuk memastikan satu sumber itu diyakini sumber yang boleh dipercayai dan sumber yang boleh dipegang. Dan saya fikir sejarah ni tidak, dia bukan seperti tetap gitu. Dia seperti juga sains juga. Sejarah ni adalah satu sains. Kalau ada maklumat baru, ada penemuan baru, mana pendapat-pendapat yang lama akan terbatal. Jadi ini memerlukan, sebab tu
bidang sejarah ni adalah satu bidang yang menarik sebenarnya. Bukan bidang yang mengenal tentang orang mati, tetapi bidang yang dianggap sebagai satu sains, sains sosial. Macam mana kita nak mengkaji silam, dan ini penting untuk mengkaji silam, kerana dengan mengkaji silam, memahami silam tu, kita akan tahu bagaimana kita nak memposisikan diri kita bagi masa depan kita. Kalau kita tak tahu masa belakang kita, masa sejarah kita, kita tak tahu nak letakkan posisi diri kita bagaimana. Bila kita amati sekarang ni, saya rasa sejarah ni cuma ada masalah. Sejarah ni bila dia masuk dalam proses doktrinisasi, dia propaganda, itu jadi masalah. Jadi untuk masyarakat bawahan mungkin ini ada masalah, tetapi untuk pada masyarakat pertengahan yang terdedah dengan pembacaan, mereka akan dapat mengenal pasti banyak sumber-sumber tentang, kalau kita lihat macam hikayat Hang Tuah. Dulu kita menganggap bahawa Hang Tuah itu adalah wira kita, tetapi penemuan-penemuan baru menunjukkan bahawa bukan pandangan, bukan Hang Tuah wira kita. Ini tesis yang disebutkan oleh Dr. Qasim Ahmad pada tahun 70-an gitulah, tahun 60-an dia buat PhD dia belajar di Oxford. Dia mengemukakan tesis dia bahawa wira Melayu adalah Hang Jebat, bukan Hang Tuah. Setelah beratus tahun menyebutkan bahawa hero orang Melayu ialah Hang Tuah, tiba-tiba Dr. Qasim Ahmad mengemukakan suatu pandangan yang bertentangan, iaitu Hang Jebat. Dulu kalau nak, kira masa kanak-kanak dulu, kalau pilih siapa nak jadi Hang Jebat ke Hang Tuah, semua nak Hang Tuah sebab Hang Tuah tu hero. Tetapi pada hari ini kita lihat seorang lagi sarjana, Syahrudin Ma'ruf, yang menyebutkan bukan Hang Tuah wira betul, Hang Jebat pun bukan wira orang Melayu kita. Jadi siapa dia? Dia kata ini kedua-dua watak dalam sejarah Melayu ini, walaupun orang ada yang menyebutkan ini sebagai mitos ataupun tak ada kaitan dengan sejarah, itu kita bincang benda lain lah, bahagian lain, bab lain. Tetapi nak menunjukkan dalam sains sosial, kalau mereka ada pandangan baru, ada hujah penemuan-penemuan baru, maka pandangan-pandangan yang lama akan ditinggalkan. Jadi Syahrudin Ma'ruf mencadangkan dua tokoh ini bukanlah ikon kepada orang Melayu, tetapi dia tidak mengemukakan sebarang nama lah. Disebutkan antara disebut Jos Rizal, antara watak wira Melayu, walaupun Jos Rizal agak baru dalam 100 tahun yang lepas, tetapi bagaimana Syahrudin Ma'ruf mengemukakan watak Jos Rizal sebagai wira orang Melayu itu sendiri. Ini pandangan-pandangan yang berbeza ini sebenarnya suatu suasana yang baik, dan saya fikir kita perlukan kepelbagaian pandangan supaya kita boleh mencari suatu pandangan yang punya argumen yang kuat, yang kita boleh sandarkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada hujah-hujah yang dikemukakan. Wallahualam. Dan mungkin juga saya boleh tambah sedikit, mungkin juga ada yang terlupa bahawa Melayu ini bukan ada di tanah Melayu ini sahaja, tetapi ada satu kenyataan daripada Presiden Filipina Duterte. Presiden Duterte menyebutkan kita adalah Melayu dan hendak menukar kembali nama Manila itu kepada nama yang Melayu. So Melayu ini sebenarnya besar, bukan sekadar di tanah Melayu sebenarnya tanah Melayu ni je, tapi memang Melayu ini adalah besar. Malah etnik-etnik seperti Suluk, Bajau tu pun asalnya adalah tergolong daripada Melayu. Dia ada bahasa dia yang dulu bahasa Kawi, bahasa yang menyatukan semua orang. So, tapi itu soal lain lah. Tapi nak cerita yang Melayu itu adalah besar. So nak mengecilkan skop Melayu itu kepada skop yang kecil dan hendak menafikan sejarah-sejarah yang terdahulu mungkin tak patutlah untuk dilakukan. Dan juga ni saudara Ashraf Syarafi, ini soalan dia memang padat. Dari penerangan Dr. Muhaimin, istilah Melayu semacam ada perubahan dan terikat dengan Islam. Dalam definisi Melayu oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, keagamaan Islam tidak menjadi satu ciri dalam diri Melayu, hanya tempat di kepulauan ini.
Mungkin Dr. Muhaimin boleh beri pandangan adakah perlu dihadkan atau diikat Melayu itu dengan Islam, bagaimana zaman pra-Islam di Nusantara ni. Dr. Muhaimin boleh Ya, ini pandangan pelbagai. Kita tak boleh dalam negara demokrasi ni lagi kita tak boleh kata ini pandangan kita sahaja. Dan bahkan pandangan yang pelbagai ni yang sebenarnya yang menjadikan dunia kita ni harmoni. Tetapi kita tak tahu bagaimana kita nak respon dengan kepelbagaian ni. Dan ini yang perlu kita suburkan. Bagaimana kita nak berhadapan dengan kepelbagaian pandangan-pandangan ni. Pada saya pun tak perasan pandangan Dr. Burhanuddin lebih tentang tidak meletakkan Islam sebagai ciri-ciri penting dia. Tetapi tentang ciri-ciri dalam diri Melayu, keagamaan Islam. Ya, itu salah satu. Memang adalah pandangan-pandangan yang menyebutkan Melayu tidak terikat dengan dengan Islam itu sendiri. Ini definisi yang kita boleh raikan keperbezaan dia. Dan bahkan candi di Sungai Batu ataupun di Lembah Bujang menunjukkan ia dibina oleh orang Melayu dan Melayu Hindu. Jadi kat situ pun ada pandangan-pandangan yang menyebutkan hujah-hujah tersebutlah. Okey, menarik. Dan saya tertarik juga dalam buku Dr. Muhaimin pada bab ke-6, Hamka dan Rakaman Kegagalan Anak Muda dan Masyarakat. Dr. menyebut bahawa anak muda gagal memahami budaya dan dunianya. Anak muda hanya percaya kepada keupayaan diri, tapi dalam jiwa halusnya gagal menerima realiti. Sebenarnya masyarakat di Malaysia ketika itu mengalami situasi yang sama. Ia diterjemahkan oleh seniman agung Tan Sri P.Ramlee dalam filem epiknya Narik Beca Antara Dua Darjat dan Ibu Mertuaku. So mungkin doktor boleh komen sedikit tentang frasa yang doktor sebutkan tadi, yang doktor tuliskan dalam buku tu. Pertama, kalau kita baca karya Hamka, tenggelamnya kapal Berdawis ataupun berlindung di bayangan Kaabah sebagainya, dan begitu juga dengan filem-filem P.Ramlee yang nak menunjukkan kekecewaan anak muda. Kalau kita lihat cerita novel tenggelamnya kapal Berdawis dan semua novel-novel Pak Hamka, Buya Hamka, berakhir dengan tragedi di mana hero-nya mati. Hero-nya tak jadi kahwin dan sebagainya. Hero-nya mengalami kesusahan. Nak menunjukkan bahawa orang muda khususnya pada masa itu dia terikut-ikut dengan sentimen semangat kekuatan yang ada pada diri dia, dan dia lupa tentang budaya itu sendiri. Jadi di sini walaupun Hamka memang kritik budaya yang ketat dalam masyarakat Minang ketika itu, sama dengan P.Ramlee tentang Antara Dua Darjat yang mengkritik kelas, wujudnya kelas dalam masyarakat. Tetapi sebenarnya anak muda P.Ramlee itu watak dia adalah watak yang tidak memahami budaya, bagaimana untuk survive sehingga mereka boleh boleh berjaya dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka menjadi mangsa kepada ketidakfahaman tentang budaya. Jadi ini penting sebenarnya. Kalau kita berkeras dengan idea-idea, dan ini sebenarnya masalah politik lah juga. Kalau terlihat dari segi golongan kiri khususnya. Kalau segi performa dia, kehebatan, dari segi rangkaian hubungan antarabangsa dia, golongan kiri sangat berkemampuan. Sangat jauh keupayaan mereka berbanding dengan golongan-golongan UMNO sendiri ataupun Tunku Rahman yang rapat dengan Inggeris. Tetapi oleh kerana golongan kiri ni tidak memahami budaya, misal kata mereka tidak begitu mempunyai hubungan yang baik dengan raja-raja dan sebagainya, tidak punya hubungan baik dengan contohnya dalam isu kaum muda, kaum tua, dan benda-benda ni yang
kita terputus dengan Dr. Muhaimin. Tadi kita tunggu admin untuk aturkan tu. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang sekiranya masih mempunyai soalan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada malam ini, boleh untuk terus bertanya dan kita akan jawab. Selesai Putus ya? Okey. Okey. Itu Syamil, apa ni pandangan saya lah. Saya rasa doktor kena ulang semula kot sebab kita terputus tadi. Tadi soalan tadi tentang apa ni kegagalan anak muda yang dirakamkan dalam apa ni filem Piramli dan apa ni novel Hamka itu. Hamka itu menunjukkan bagaimana orang muda yang percaya dengan idealism mereka tetapi mereka tidak memahami budaya. Walaupun karya-karya Piramli, karya Hamka mengkritik masyarakat ketika itu. Mengkritik masyarakat ketika itu, tetapi sebenarnya kegagalan memahami budaya akan menyebabkan kegagalan perjuangan mereka. Samalah juga dengan golongan kiri yang lebih hebat, yang lebih mempunyai kewibawaan dari segi kepimpinan, tetapi mereka tidak memahami budaya orang Melayu itu sendiri. Sebab itu menariknya kalau kita lihat timbalan yang di-Petua PAS Dr. Zulkifli Muhammad, dia menyebutkan dalam artikel-artikel beliau tentang bagaimana kebudayaan ni sangat penting untuk kita memahami. Sebab itu dalam tulisan dia sebut tentang budaya. Kegagalan kita memahami budaya ini menyebabkan kita berjuang, kita bertindak yang menyebabkan orang tolak perjuangan kita. Saya rasa idea golongan-golongan kiri hebat, tetapi mereka gagal memahamkan masyarakat ketika itu. Dan jalan singkat mereka menyalahkan rakyat, menyalahkan orang bawahan kerana tidak menyokong mereka. Tetapi sebenarnya kita kena nilai semula pendekatan golongan kiri yang begitu keras terhadap tradisi-tradisi yang dibina oleh sekian lama. Contohnya dan saya sebutkan isu kaum tua, kaum muda lah. Kaum tua, kaum muda tu. Baik, insyaAllah. Dan soalan yang seterusnya, apakah komen doktor ni daripada saudara Muhammad Hadi Hafiz juga? Apakah komen doktor dengan golongan-golongan yang memanipulasikan sejarah dengan menulis sumber-sumber yang mana kadang-kadang sumber ini turut digunakan secara publik seperti di sekolah dan sebagainya, secara tidak langsung membentuk generasi yang semakin jauh daripada mengetahui sejarah yang sebenar? Saya ada pernah membuat satu kajian dalam 3 tahun, 4 tahun lepas lalu tentang pensejarahan nasional dari segi media sosial. Kalau kita lihat dengan teknologi internet pada hari ini, sejarah tidak lagi terikat dengan sejarah yang dibawa dalam sekolah, tetapi sejarah banyak dibentuk dalam media sosial. Dan ini dapatan kami yang kita buat kajian seluruh negara, Sabah, Sarawak, Perlis sampai ke Johor, ke seluruh negara yang melibatkan ribuan responden. Kita menunjukkan bahawa walaupun sejarah di sekolah ataupun sejarah silibus Kementerian Pendidikan masih dominan, tetapi sejarah tersebut sudah dicabar dengan kewujudan pandangan-pandangan sejarah baru. Kita ambil contoh dalam isu di Sarawak, Sabah Sarawak contohnya. Kalau dahulu kita hanya ada Hari Merdeka, dan ini masuk tahun ketiga kalau saya, kita tidak lagi menyambut merdeka, kita menyebutkan Hari Kebangsaan.
Di antara untuk ini adalah kerana kepahaman, kesedaran Sabah Sarawak khususnya yang menyebutkan Sabah dan Sarawak ini adalah sebuah negara. Kalau dahulu ni kita lihat Sabah Sarawak ni adalah setara dengan Perak dan sebagainya. Tetapi pembentukan Persekutuan Malaysia menunjukkan bahawa Sabah Sarawak ni adalah setara dengan Semenanjung Malaya ataupun Semenanjung Tanah Melayu. Sebab itu mereka ada kelebihan, dan sebab itu di Sabah dan Sarawak mereka mempunyai demand yang kita lihat kita lihat kalau orang Semenanjung kata kenapa orang Sabah Sarawak ni demand banyak sangat. Tetapi kita kena lihat sejarahnya bagaimana mereka bersetuju untuk membentuk persekutuan. Mereka buat persekutuan bukan antara Perak dengan Sabah Sarawak sebagainya, tetapi di antara Semenanjung Tanah Melayu yang meliputi Perlis sampai ke Johor dengan Borneo Utara dan Sarawak ketika itu. Sebab itu Sarawak dalam antara disebutkan saya pun pernah buat satu artikel dalam satu jurnal. Masyarakat Sarawak menganggap bahawa Sarawak ini adalah sebuah negara. Dan kerana mereka menganggap mereka telah merdeka dahulu sebelum menyertai Persekutuan Malaysia, sama dengan di Sabah juga. Jadi ini tafsiran baru. Tafsiran baru. Dan dengan media sosial ni, tafsiran ni akan sangat cepat merebak. Dan ini cabaran kepada Kementerian Pendidikan untuk mempertahankan pemikiran ataupun silibus sejarah itu sendiri. Ya, baik. Dah kebetulan Doktor menyebut berkenaan dengan pelibatan kementerian. So kita terus kepada berkenaan dengan dasar kebudayaan kebangsaan. Bagaimana sebenarnya dasar kebudayaan kebangsaan ni mempengaruhi dan fungsi dalam kehidupan sehari-harian? Sebab tak semua orang tahu bahawa negara kita ada dasar kebudayaan kebangsaan ni. Dan mungkin Doktor boleh jelaskan berkenaan dengan dasar kebudayaan kebangsaan. Dasar kebudayaan ni lahir selepas 13 Mei. Saya tak ingat, tak pasti tahun bila. Tapi selepas 13 Mei, saya ingat dalam tahun 70-an dikemukakan oleh Mageran ataupun Majlis Gerakan Negara yang dipengurusikan oleh Tun Razak, memikirkan bagaimana nak menyelesaikan masalah perkauman. Dia ada dua. Pertama, melalui dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru. Nak menyelesaikan masalah perkauman, satu ekonomi, masalah ekonomi. Ekonomi yang tidak seimbang ini, perbezaan di antara agihan kekayaan antara kaum itu amat ketara, yang menyebabkan timbulnya cemburu, dengki dan sebagainya yang mencetuskan perkauman itu sendiri. Yang kedua ialah kebudayaan. Kebudayaan ni. Tapi malangnya kebudayaan ni dia menghadapi masalah pemencilan. Kalau dari segi kementerian ni, kalau makna kebudayaan tu mereka akan lihat sebagai tari menari, fashion pakaian, makanan. Jadi kebudayaan itu didiskriminasikan oleh kerajaan itu sendiri. Ini tragedi sebenarnya. Kebudayaan itu adalah satu sistem kehidupan. Sewajarnya sistem politik mempunyai kebudayaan. Bagaimana budaya orang Malaysia berpolitik? Itu adalah kebudayaan. Tetapi istilah kebudayaan itu dipencilkan. Jadi kalau kita lihat yang ditekankan adalah dasar ekonomi baru, iaitu menyasarkan kekayaan ini orang Melayu khususnya sebagai pribumi memperolehi 30% kekayaan dia. 30%. Maknanya selepas selesainya dasar ekonomi baru tahun 1990, orang Melayu mempunyai kekayaan 30%. Nyata selepas 1990, orang Melayu tidak
berjaya memperolehi 30% ekuiti kekayaan negara. Dia mencapai dalam 16% ataupun tak sampai 20%. Maknanya dari segi ekonomi ada istilah tersebut kegagalan disebut. Tetapi tidak gagal keseluruhan dia. Dasar ekonomi itu tidak gagal keseluruhan. Tetapi yang masalah ialah pendasar kebudayaan kebangsaan. Ini masalah dia. Kalau kita lihat dasar kebudayaan kebangsaan ni ada tiga perkara yang penting. Yang pertama, terasnya ataupun unsur yang utama ialah kebudayaan masyarakat serantau ini. Kebudayaan masyarakat. Maknanya orang Indonesia, orang Thailand, ini kebudayaan rantau kita. Itu sebagai identiti kita. Sebab tu tak timbul masalah tekan ada orang Indonesia marah bila kita kata masakan kuih ada jenis kuih apa dia. Itu sebagai kuih mereka. Tapi ini sebenarnya budaya. Itu sebagai asas unsur utama dia. Yang kedua, kebudayaan luar. Kita boleh terima kebudayaan luar yang sesuai dan diterima oleh masyarakat kita pada hari ini. Contohnya budaya luar, kita pakai kemeja. Kemeja ni baju Portugis. Kemeja ni istilah daripada Portugal. Istilah Portugis, bahasa Portugis. Kemeja. Kita boleh terima pakai kemeja. Sebab apa? Tak ada masalah, kita boleh terima. Kita pakai tie pun boleh terima. Maknanya definisi kebudayaan ni sangat luas. Dan yang akhir sekali, unsur kebudayaan ni ialah Islam. Islam itu memain peranan penting dalam kerangka dasar kebudayaan kebangsaan. Tetapi masalahnya, oleh kerana kebudayaan ni tidak diletakkan indikator dia, kayu ukur dia. Kalau macam dasar ekonomi baru, dia ada indikator dia. Pencapaiannya mesti 30%. Tengok-tengok tahun 1990 tak tercapai. Itu pencapaian dia. Tetapi dasar kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan ini kita tidak ada indikator yang tetap. Yang menyebabkan tidak ada usaha untuk mencapai matlamat dia. Dan ini menyebabkan dasar kebudayaan kebangsaan hanya dalam frame saja, tidak menjadi begitu diperhatikan ataupun tidak diambil berat oleh masyarakat dan juga kerajaan. Ini satu cabaran lah saya fikir. Sebab itu satu cabaran untuk kuasawan lah. Ya. Ini komen daripada Tuan Haji Muhammad Shah, Tuan Pengurusi Masjid kita. Seperti yang disebut oleh doktor jugalah, asasnya 3 perkara tonggak, Islam, kebudayaan Melayu sebagai teras, dan yang ketiga adalah mana-mana aspek kebudayaan tidak bercanggah dengan kebudayaan pribumi. Boleh diterima. Ya, dan tidak timbul masalah kita macam katakan tanglo, kita boleh terima makanan ke apa ke, sebab itu budaya-budaya yang kita boleh terima. Sebab ini kelebihan orang Melayu. Bangsa kita, bangsa Melayu ini, dia boleh menyesuaikan. Tetapi bila wujudnya sentimen politik yang melampau yang menyebabkan orang Melayu itu terasa terancam dan dia keluar daripada rasional dia, yang menyebabkan orang Melayu pun bertindak yang tidak wajar. Tetapi ketidakwajaran orang Melayu itu bertindak kerana tekanan-tekanan yang ada daripada mereka dan juga pengaruh-pengaruh propaganda yang menyebabkan bercampur gaul, akhirnya masyarakat kita yang menjadi mangsa kepada polemik-polemik yang ada. Dan mungkin juga akan ada persoalan yang bermain di kepala penonton, kenapa Islam yang termasuk di dalam salah satu tonggak dalam dasar kebudayaan kebangsaan? Ya, ini menarik sebenarnya. Kalau kita lihat, kalau sejarah kita, subjek sejarah kita daripada sekolah rendah sampai ke universiti,
sejarah kita ni bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka. Walhal sebelum Kesultanan Melayu Melaka 1410, walaupun ada penerangan sekarang ni 1200 lebih awal daripada itu, tidak jadikan titik tolak kepada sejarah pembinaan kerangka kurikulum mata pelajaran sejarah. Sebab Melaka itu negara ataupun kerajaan yang pertama yang menjadikan Islam sebagai agama kerajaan mereka. Dan ini penting. Ini penting sebab itu Islam tu dominan, sebab Islam telah dijadikan sebagai suatu asas penting kepada negara. Sebab itu ini political will, kehendak politik. Kalau orang sekarang, orang Malaysia juga tak mahu Islam itu sebagai agama persekutuan, tak mahu jadikan agama persekutuan, maka dia akan longgar. Sebab itu political will itu, kehendak politik itu mempengaruhi pembinaan ataupun kerangka pensejarahan negara kita. Ini penting. Sebab kalau tidak ada Islam itu, orang akan bermula daripada Majapahit ataupun bermula dengan kerajaan Sriwijaya. Sebab kerajaan Sriwijaya, tempat kita ni termasuk dalam kerajaan Sriwijaya, Langkasuka. Tetapi kenapa Langkasuka tidak jadikan? Mungkin ada faktor lain kerana kurangnya sumber. Tetapi antara faktor yang penting adalah political will, kehendak politik. Ini penting. Kalau orang tidak menjadikan Islam itu sebagai teras bernegara, teras perlembagaan, maka elemen-elemen lain akan mengambil tempat dia itu sendiri. Wallahu a'lam. Dan mungkin saya boleh tambah juga, dan ini juga menunjukkan bahawa Islam ini adalah satu cara hidup. Dia bukan sekadar agama yang ibadahnya hanya di pusat ibadah, tapi dia satu cara hidup dan mampu untuk bertoleransi dengan budaya-budaya luar selagi tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Ya, setuju. Okay, Alhamdulillah. So 1 jam yang sebenarnya agak padat. Malam ni macam kelas sejarah dan juga mungkin boleh juga kita namakan sebagai kelas pengetahuan pada malam ini. Tapi Alhamdulillah soal-soal pembicaraan seperti ini patut diketengahkan dan patut diambil peduli, terutama sekali oleh kuasawan. Doktor ada menyebut tentang budayawan dan kuasawan, samaan yang mungkin ada perbezaan, tapi mungkin kuasawan dengan celarunya politik pada hari ini boleh mengambil kira bahawa budaya adalah satu tonggak untuk kita menyatukan rakyat dan negara kita, insya-Allah. Mungkin doktor ada sempena ulang tahun kemerdekaan atau hari kebangsaan yang ke-64. Harapan doktor kepada negara, kepada rakyat, kepada kita lah, warga negara Malaysia, bagaimana hendak terus untuk memahami falsafah di sebalik hari kemerdekaan itu sendiri. Saya fikir merdeka yang kita nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan pahit getir pejuang-pejuang yang lepas, dan kita seharusnya mengambil kira pengorbanan mereka bagi memastikan kehidupan kita ini dapat dinikmati. Dan saya fikir sama jugalah kita pada hari ini, kita kena memikirkan generasi akan datang. Sebab hasil kerja buat kita pada hari ini akan dituai, akan disemai, akan dituai oleh anak cucu-cicit kita pada masa akan datang. Sebab itu kita mesti menghasilkan pemikiran yang subur, pemikiran yang sehat, benih yang sehat, dan insya-Allah benih pemikiran yang sehat ini akan menjalar menjadi akar, batang, dan akhirnya dia akan berbuah 1000 tahun lagi. Bukan berbuah pada masa kita hidup, bahkan mungkin dia akan berbuah 1000 tahun
akan datang. Ini penting. Sebab itu kebudayaan yang saya sebut budaya itu sangat penting untuk kita bina pemikiran dan apa yang dilakukan oleh pihak penganjur pada hari ini adalah satu usaha untuk membina budaya pemikiran kita. Kita tak boleh nak bina negara kita dengan fizikal, tetapi negara kita ni adalah hasil daripada pemikiran-pemikiran pujangga, sarjana, pemimpin kita pada masa dahulu. Sehingga inilah yang kita dapat hasilkan. Kalaupun berlaku pada hari ini kekalutan, krisis politik, saya fikir saya optimis. Ini adalah satu proses bagaimana kita untuk membina sebuah negara yang lebih hebat lagi. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara luar, mereka lebih dahsyat lagi pengorbanan mereka, lebih dahsyat lagi krisis yang mereka hadapi, mereka berbunuhan. Kita ni tak sampailah berbunuhan. Tetapi walaupun kita ramai yang mati akibat COVID, tetapi ini sebenarnya satu pengorbanan, satu peralihan kerajaan, tukar Perdana Menteri, tukar kabinet. Ini satu proses. Dan saya yakin di hujung nanti kita akan mempunyai sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi membentuk sebuah negara yang benar-benar merdeka. InsyaAllah. Setiap apa yang berlaku, bak kata Jos Santayana, siapa yang tak melihat sejarah makin dia akan mengulanginya. So setiap apa yang berlaku ni pasti akan tercatat dan kita boleh mengambil iktibar di masa hadapan, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhaimin Sulam atas perkongsian untuk kita lebih memaknai Hari Kebangsaan yang bakal kita sambut sehari dua lagi, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada penganjur Masjid Datuk Kelana Petra Undang Luak Sungai Ujong, Ilham Books dan juga Kelab Buku Nilai. Juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama kami pada malam ini, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi di sesi yang akan datang, insya-Allah, dengan wacana-wacana yang mungkin lebih menarik, insya-Allah. Saya dengan ini mengakhiri dengan khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.